Baik, kita sambung kitab Idaman Penuntut pada Huraian Kusud Ilmu Fiqih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Pada muka surat 11 Baik, yang lepas muka surat 10 tu ada hadis tentang apa nama ni, acum mengacum, iaitu mengumpat. Jadi saya janji nak bawakan kitabnya, iaitu hukum-hukum mengumpat tu. Ada ketika ada asal hukumnya haram, ada ketika wajib, ada ketika sunat, ada ketika harus. Jadi saya bawa kitabnya, tapi juzuk 1 dengan 2 tak ada. Dia yang ada juzuk 3 dengan 4. Nanti insya-Allah lah minggu akan datang. Baik, kita sambung surat 11, bahagian najis. Najis itu pula dibahagi kepada 3 bahagian. Ini pun lebih sesuai 3 hukum lah. 3 hukum. 1 ataupun alif, najis mukhaffafah, iaitu yang ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki, perempuan tak dikira, yang di bawah umur 2 tahun. 2 tahun dan ke atas tak kira. Dan yang belum makan makanan secara mengenyang, melainkan menghisap susu sahaja, tak ada lain. Dia tak ada makan lain, tak ada minum lain, susu sahaja sampai kenyang. Kalau dia campur lain, bubur ke apa ke, nestem ke apa, dah tak dikira. Maknanya betul-betul spesifik, betul-betul khas. Kanak-kanak lelaki, air kencing kanak-kanak lelaki, perempuan tak boleh. Bawah umur 2 tahun, maknanya 2 tahun ke atas tak dikira. Belum makanan lain selain susu sampai kenyang. Air masak pun tak. Itu najis mukhaffafah, yang ringan. Cara menyucikannya, boleh pakai recikan air sahaja. Cara cucikan senang, direcik air, bukan siram, recik. Renjis, macam direnjis dipilis tu. Itu asalnya apa dalam kitab? Cara cuci najis mukhaffafah. Melayu buat apa nama ni, adat perkahwinan. Ni asal dalam kitab apa? Ini buat renjis apa? Najis mukhaffafah. Tapi tidaklah kita samakan yang pengantin tu najis mukhaffafah, tidak, cuma kebetulan sama pula, Jadi itu pun cuma adat, tak renjis dipilis pun tak apa. Direnjis-renjis ada, dipilis tak tahu apa. Dipilis apa? Tak tahu. Lagu lah, direnjis-renjis dipilis. Pilis tu apa tak tahulah. Baik, renjis ataupun recikkan air sahaja rata-rata pada tempat kena kencing itu, setelah diperah atau dibuang airnya. Iaitu memadai dengan tak payah dijirus atau dicucurkan air itu atasnya. Air kencing tu perah dulu, kalau boleh perah lah, kalau sikit tak boleh nak perah kan. Lepas tu renjis saja, recikkan air sampai rata lah. Biar semua tempat yang kena kencing tu kena air tu. Baik, 1 nota kaki situ kita tengok sandarannya hadis Bukhari dan Muslim. Ini cara cuci najis mukhaffafah ni, dalilnya dengan hadis Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada Ummu Faiz itu, titiknya 1 tu kan fa. Kalau tak silap Ummu Qais, tengok erti dia letak Ummu Qais, qaf, titiknya kurang sikit dia. Annaha ja'at bi ibnin laha saghirin lam ya'kuli at-ta'ama fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala alaihi fada'a bima'in fanadajahu wa lam yaghsilhu. Artinya lebih kurang bahawa Ummu Qais datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak laki-laki baginya yang masih kecil, yang belum makan makanan,
datang baginda pangku budak itu atas ribanya. Tiba-tiba budak itu kencing. Dulu tak ada pampers. Nabi pun minta air direnjis-renjisnya pada tempat yang kena kencing itu dengan tiada dibasuhnya lagi. Tapi syaratnya mesti itulah. Kanak-kanak lelaki, perempuan tak kira. Ya? Kenapa? Tak tahulah. Kena tengok. Kena kaji lagi. Al-Quran dan hadis. Kena tengok kitab-kitab yang besar. Itu kitab-kitab yang besar kita haraplah. Baik. InsyaAllah nanti ada rezeki kan. Kita buka lagi ya. Baik. Najis mughallazah. Satu yang paling ringan, yang kedua yang paling berat ataupun yang berat lah, iaitu anjing, babi dan anak kacukannya. Jika seseorang terkena anggotanya atau pakaiannya dengan darah binatang itu, atau tahinya, atau kencingnya, atau air liurnya, atau badannya yang basah. Jadi kat situ badannya yang basah. Ambil yang kering tengok, kalau dia tu berpeluh kira basah juga. Ni memang kering betul, dia berpeluh pun tidak. Anjingnya tak berpeluh. Jadi jangan cuba-cubalah. Ni kering rasa ni. Kering rasa ni. Dah basah pula peluh dia kan. Macam budak dah main lari-lari, ya tak? Lari-lari, pergi kat emaknya, pergi bapaknya, bapak peluk. Wah, basah rambut apa semua, peluh. Maka baik, itu najis. Kena hati-hati ini hukum kitab. Kenapa? Sebab ada zaman sekarang yang muncul ajaran yang sesat lah. Kalau di Indonesia banyak, kalau di Malaysia ada juga. Belum berapa banyak dan belum berapa kuat, ataupun tak ada pengaruh kuat lah. Tapi tak ada pengaruh kuat pun bahaya juga. Ada yang mengatakan bahawasanya babi yang haram dalam kitab Al-Quran, anjing tak ada sebut. Dia punya hujah dia senang. Yang haram tu dalam Al-Quran babi, anjing tak. Kalau ada sila sebutkan ayat Al-Quran mana yang mengatakan anjing itu haram. Payah kita kalau tak belajar, ya tak? Ulama kata anjing dengan babi, tapi dalam Al-Quran babi sahaja. Kita pun manalah hafal Quran. Kalau yang hafal Quran pun nak cari ayat mengharamkan anjing, payah juga. Memang dia kata tak adalah, saya pun tak tahu kan, saya pun tak ngecek. Tapi kenapa ulama kata babi dan anjing? Itu dipanggil ambilan dia daripada hadis. Dalam Al-Quran tak ada, tapi dalam hadis ada. Dalam hadis iaitu ada satu ketika anjing jilat air dalam satu bekas. Rasulullah nampak. Nanti Rasulullah kata buang air itu, jangan dipakai. Maknanya itu diambil hukum oleh ulama, dia itu najis. Baik, satu Quran, kemudian hadisnya ada anjing. Kemudian dia cakap lagi, yang haram tu makan babi, pegang tak haram. Satu lagi cerita. Cuba sebut dalam Al-Quran mana yang kata pegang babi itu haram. Yang haram tu makan babi. Itu sebab kat Indonesia ada berlaku sembahyang pakai serban, jubah, letak daging babi atas serban. Jadi dia punya, kenapa jadi macam tu Ustaz? Puncanya satu tak belajar. Dia Quran Ustaz, dalilnya apa tak belajar? Tak belajar kitab-kitab para ulama. Dia memahami Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman sendiri. Sedangkan ulama lebih memahami, lebih layak memahami Al-Quran dan hadis dengan ilmu-ilmu mereka. Jadi mereka telah keluarkan hukum, iaitu anjing dan babi. Bukan setakat makan yang haram, sentuh pun haram. Maknanya jangan disentuh lah. Baik. Jadi itu puncanya, memahami Al-Quran dan hadis tanpa rujukan kitab-kitab para ulama.
Jadi kalau kita jumpa orang yang macam ni, yang menggunakan, itu satu contoh hukum, banyak lagi hukum lain dikeluarkan dalam Quran dan hadis tanpa merujuk kitab-kitab para ulama. Kalau kita jumpa orang macam ni, pertama kalau boleh kita nasihat. Kalau boleh. Kalau dia melawan, dahlah tinggalkan dia. Tak, kita dah nasihat. Awak jangan macam ni. Al-Quran tu betul, hadis tu betul. Tetapi makna sebenar ayat Quran tu, makna sebenar hadis tu kena rujuk kitab tafsir Al-Quran, kena rujuk kitab syarah hadis, kena rujuk kitab para ulama. Kalau kita memahami sendiri, ada pesanan daripada Rasulullah SAW, siapa-siapa, lebih kurang makna hadisnya, siapa-siapa memahami Al-Quran dan hadis dengan akal pemikirannya sendiri, siap sediakanlah tempatnya di api neraka. Itu amaran Rasulullah tu. Tapi ulama berani pasal dah cukup syaratnya. Syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Maknanya Ustaz, tak boleh ke saya nak menafsirkan Al-Quran? Boleh. Tak ada siapa halang. Digalakkan. Tetapi mesti cukup syaratnya. Apa syaratnya? Saya sanggup, saya rela. Tak halangkan Sultan Mahmud sahaja berani menyediakan 7 permintaan puteri Gunung Ledang untuk kahwin ni, tak? Saya sanggup. Apa dia syaratnya Ustaz? Yang pertama, bukan 7 dulang hati nyamuk, bukan. Yang pertama, mahir ilmu bahasa Arab, lughatul Arabiyah. Yang kedua, mahir nahwu ni tata bahasa Arab. Yang ketiga, mahir saraf ni pecahan kata bahasa Arab. Tata bahasa Arab, contoh susunan ayat. Kalau kita yang Melayu, saya makan nasi. Orang Arab dia tak macam tu. Telah makan oleh saya akan nasi. Kalau Tamil, nasi saya juga makan. Tata bahasa Arab. Itu Tamil lah. Yang Arab tu tadi, tu tata bahasa. Yang kedua, yang tiga tadi saraf. Saraf ni pecahan kata bahasa Arab. Contoh satu kataan yang guru saya pernah sebut masa kuliahnya, tasyaitona, telah menyitan oleh si dia. Ya tasyaitonu, dia sedang menyitan ataupun akan menyitan. Tasyaiton, maka menyitanlah engkau. La tatasyaiton, jangan kau menyitan. Mutasyaitonun, tempat menyitan. Mutasyaitonun, alat menyitan. Mutasyaitinun ada juga. Jadi satu kataan tu dipecahkan. Dipecahkan itu ilmu saraf. Kalau salah betulkan saya, mutasyaitonun tu. Baik. Kemudian ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni ilmu sastra bahasa Arab. Macam kita ada sastra kan, kiasan. Contoh apa? Contoh kalau orang Melayu, kalau kahwin ni panggil bina masjid lah, membina masjid, mendirikan masjid kan. Jadi kalau ada kawan-kawannya pun meninggal dunia, dia tak cakap dengan isterinya kan, Masya Allah, telah runtuh masjid yang telah dibina sekian lama. Saya sanggup untuk membina semula masjid tersebut. Bininya dengar, bang, balik. Bina-bina masjid yang ada ni tak teratur, terkabur sana sini. Piat telinga, balik. Dengar ada nak bina-bina masjid kedua. Tu kiasan tu. Orang belajar tahu, tak belajar pun kalau dah dewasa tahu tu bina masjid. Nak tolong bina masjid lah apa. Kalau memang masjid dah runtuh, dua-dua sana masjid runtuh, sini runtuh, tak apalah. Sama-sama bina je tak. Baik. Ilmu balaghah. Lagi ada baki berapa? 11 lagi ilmu. Saya pun tak hafal ke 11 ni. Nak sebut ilmunya pun tak hafal semua. Jadi ustaz tak layak. Memang saya tak layak pun. Saya mengaku memang saya tak layak menafsirkan Al-Quran. Itu sebab setiap kuliah saya pesan banyak kali, terutama kuliah tauhid. Nak memahami Al-Quran wajib rujuk kitab tafsir, wajib rujuk kitab tafsir, wajib rujuk kitab tafsir. Kitab terjemah boleh ustaz? Tak boleh.
Kitab terjemah tu cuma alih bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kitab terjemah bukan tafsir. Kitab terjemah bukan tafsir. Kitab terjemah bukan tafsir. 3 kali Ustaz? Ya, penting. Sebab ayat Quran ada ketika ayatnya mutasyabihat, ayatnya samar-samar. Kalau tak rujuk kitab tafsir, kita memahami sendiri habis. Contoh, ada ayat Al-Quran, Qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah ya Muhammad, yang mematikan kamu malaikat maut. Jangan sebut malaikat. Guru saya tegur, malaikat tu daripada mana malaikat? Kenapa Ustaz? Cuba eja, mim di atas ma, lam alif di atas la, hamzah di bawah i, kaf ta mati di atas kah. Malaikah. Mana datang malaikat? Oh, malaikah Ustaz. Ya, malaikah. Yang lepas Aisyah, ini malaikah. Melayu malaikat. Mana datang malaikat? Rupanya malaikah. Alah, kecil je Ustaz. Ya, kecil, salah tetap salah. Baik, katakanlah yang mematikan kamu malaikat maut. Yang mematikan ni Allah Ta'ala ke malaikat maut? Kita baca setiap kali lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Ni yang mematikan ni malaikat maut ke Allah Ta'ala? Dua-dua ayat Al-Quran. Pening masa tu, sebab bukan tugas kita untuk memahami. Habis apa maknanya Ustaz? Begini tafsiran para ulama. Bukalah kitab-kitab tafsir. Paling ringkas kitab tafsir bahasa Melayu orang Malaysia yang mengarangnya, tafsir Nurul Ihsan. Tapi ringkas sangat. Yang lain banyak kitab tafsir bahasa Arab, dan banyak yang telah diterjemahkan kat Masjid Kopok, kampung Kopok Baru, Pasir Gudang. Masjid tu ada orang wakafkan tafsir Ibnu Kathir, terjemahan RM700 katanya. Terjemahan tafsir Ibnu Kathir, tapi Indonesia lah, bahasa Indonesia, Melayu Indonesia, bolehlah faham sikit. Malaysia belum ada buat lagi. Jadi buka kitab tafsir Ibnu Kathir, jalan lain, kitab tafsir Munir, kitab tafsir Marahul Labid, macam-macam kitab tafsir. Buka, ulama dah mengarang tu. Bukan sikit-sikit, bukan senang-senang, susah payah. Jadi maknanya dari segi zahir pandangan mata kasar, seolah-olah malaikat maut yang mencabut nyawa. Hakikat sebenar Allah yang mencabut nyawa. Malah malaikat maut nanti pada tiupan sangkala yang pertama tu, semua makhluk dimatikan, termasuk nyawa sendiri dicabut tu pun Allah Ta'ala yang cabut nyawa malaikat maut. Baik, sambung patah balik sini Baik, anjing, babi dan kacukannya. Jadi maknanya ayat Quran yang mengatakan babi itu haram dimakan, maka ulama kiaskan, bila makan tu haram, pegang pun haram lah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah Maturidiyah, pegang 4 sumber ilmu. Pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma' ulama, kitab-kitab ulama, yang keempat kias. Ini dua ni yang ajaran sesat tak ambil. Ijma' ulama, kesepakatan ulama, dan juga kias. Itu sebab antara punca dalam kitab Aqidatul Najin, antara punca orang jadi sesat, sesat tu bukan sesat jalan aja, bukan sesat dari segi fikih aja, sesat dari segi tauhid. Bila sesat dari segi tauhid, bukan Islam dah, terkeluar dari Islam, murtad, na'udzubillah min zalik, dalam keadaan tak sedar. Ijma' ulama dan kias ni tak dipegang, hanya pegang Quran dan hadis semata-mata. Itu bahaya, hati-hati Dan golongan tu dilabelkan ataupun kita namakan untuk senang kenal, golongan Wahabi antaranya, golongan Wahabi. Baik, tu nanti kuliah tauhid akan diterangkanlah. Baik. Maka cara menyucinya, tadi najis mughallazah, maka cara menyucinya hendaklah dibasuh 7 kali setelah dihilangkan ainnya. Ain tu apa? Bendanya, benda najisnya tu, surah 12. Ain najis tu, benda najisnya tu hilangkan dulu, buang dulu.
dah buang, basuh 7 kali. Dengan jirus yang pertama tambah 6 kali jirus lagi. Satu daripada 7 jirus itu air yang bercampur dengan tanah. Satu daripada 7 campurkan dengan tanah. Yang mana satu Ustaz? Yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke, yang 7? Tak kisah. Kitab kata tak kisah mana-mana. Lebih boleh tak Ustaz? Lebih boleh, tapi dah kira membazir lah. Kalau dah hilang bau rasa warna, anu lagi, dah kira membazir. Baik, satu nota kakinya situ sandarannya hadis Muslim. Tahuru ina'i ahadikum idza waligha fihil kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Artinya lebih kurang, menyucikan bejana seorang daripada kamu apabila dijilat oleh anjing padanya. Ni hendaklah dibasuh 7 kali, satu daripadanya dengan tanah. Tersebut dalam kitab Bujairimi Iqna', ni kitab Arab, juzuk 1 muka surat 264 dan 265. Tentang babi kata Ibnul Munzir turut ijma' ulama. Sama. Jadi cara cuci najis babi pula dikias daripada hadis anjing ni tadi. Baik. Dan ratakan di mana tempat kena najis itu. Mana mesti kena 7 tu. Jangan yang pertama kena sikit, yang kedua kena sikit, tak boleh. Sekali basuh tu kena semua. Sampai 7 kali mesti kena semua. Macam juga ambil air sembahyang. Kemarin masa belajar tingkatan 5, saya ambil science stream. Jadi cikgu tu buat eksperimen. Jadi setiap kali eksperimen tu mesti ulang 3 kali. Jadi ada budak tanya, cikgu kenapa 3 kali cikgu? Contoh bahan kimia tu kan, bila nak dites campur bahan kimia ni dengan bahagian kimia ni jadi apa? Kadang ada yang meletup, ada yang keluar api, ada yang bau busuk. Jadi tapi kena buat 3 kali. Setiap eksperimen mesti buat 3 kali. Kenapa? Macam kita ambil sembahyang, dia punya alasan. Kalau kita ambil sembahyang kan 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab supaya kali pertama, kali kedua tu andai katalah tak sempurna, jadi kali ketiga sempurnalah. Dalam hati saya, ambil sembahyang yang pertama tu dah memang mesti kena semua. Tak boleh yang pertama tak kena semua, tak apa, nanti yang kedua ada. Mana boleh macam tu. Tapi ialah kita masa tu tingkatan 5 kan, nak lawan-lawan, bukan melawan, menegur kan. Dia ni pula dah, kau diamlah kan? Payah pula kan, diam aja. Jadi dia punya dalil tu tak kena. Jadi macam tu juga jirus ni, bukan jirus 7 kali tu mesti ni kena sikit sampai 7 kali. Tak boleh. Daripada yang pertama tu mesti kena semua, kedua kena semua, 3 kena semua sampai 7. Baik, sambung. Hatta jika dikincahkan benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh dan yang berarusan dengan 7 kali kincah, nescaya sucilah ia. Kincah tu dikeceburkan direndam tu kan, bukan rendam, dimasukkan dalam air yang berarus, sungai ke, kalau yang bertakung tak boleh. Air laut yang berarus. Baik, 7 kali kincah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sucilah ia. Kenapa keruh? Keruh dicampur tanah, keruh. Maknanya 7 dengan air campur tanah boleh. Pasal yang kita dah belajar kemarin, tanah tu benda yang tak mengubahkan hukum air tu kan, dia masih mutlak. Dia masuk bawah mukhalid ke mujawaz hisnya, mujawir, tanah kan, gaharu minyak campur tu kan, tanah. Baik, itu cara basuh air najis mughallazah. Baik, najis mutawassithah. Kita sebut mutawassithah, huruf ta situ
iaitu najis yang lain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalladzah. Bagaimana telah dinyatakan di atas tadi. Yang senang saja, mutawassithah ni maknanya pertengahan, bukan mukhaffafah dan bukan mughalladzah, mutawassithah lah dia. Cara menyucikannya senang. Jika ada ain, benda najis tu disebut ainiyah, hendaklah dihilangkan ainnya, bendanya, benda najis tu, buang dulu, dan segala sifatnya. Pakai tangan ustaz? Tak mesti pakai tangan lah. Pakai tisu, pakai apa-apalah, tisu ke apa ke. Kalau kena tangan, tangan pun kena basuh jugalah. Dan segala sifatnya, iaitu rasanya, sampai hilang rasanya, bahunya, baunya, dan warnanya. Jika telah dibasuh, didapati tiada hilang rasanya, seperti pahit. Pahit ni rasa dengan lidah ustaz? Iya, kalau sanggup lah. Dah pahit, takkan rasa pakai tangan pahit. Atau kasap, kasap tu rasa pakai tangan lah, ada kasar-kasar. Nescaya tiada dimaafkan, bahkan hendaklah dibasuh lagi hingga hilang rasa itu. Setelah itu jika tidak hilang juga, melainkan dengan dipotong, ketika itu dimaafkanlah, yang ini dikira telah suci. Adapun bahu atau bau atau warna, jika telah dibasuh dan digosok 3 kali tidak hilang, hukumnya dimaafkan, yang ini dikira bersih juga. Kalau bau dengan warna dibasuh 3 kali tak hilang, dimaafkan. Ada setengah kitab dihuraikan, kalau rasa ni bila bau dengan warna dah hilang, insya-Allah rasa pun dah hilang, tak perlulah dijilat. Saya nak jilat juga, silakan. Baik. Lepas tu lidah pun basuh jugalah. Jangan lupa pula telan pula ilmu tu kan. Jangan. Baik. 3 kali. Lepas 3 kali tak hilang juga, dimaafkan. Maka jika kalau kita cebok, pastikan najisnya tu dah tak ada. Ini ustaz kata 3 kali. Kena pula najisnya yang apa nama ni? Apa nama, pekat ataupun yang kering. Tahu itu lagi susah hilang tu kan. Kalau cair tu senang sikit. Yang pekat najis tu kan, saya tak boleh hurai panjang sangat ni. Dia rumah saya tak nak dengar. Saya tak boleh digeli. Hilangkan najis tu, dah hilang najis, baru kira 3 kali tu tadi. Bukan 3 kali tu campur dengan nak hilangkan najis, tidak. Maka jika najis itu sudah tiada ainnya, bau rasa warna dah tak ada, dan tiada lagi sifatnya, ainnya tu bendanya, dah tak ada, dan tiada lagi sifatnya, bau rasa warna, disebut najis hukmiyah, seperti air kencing yang sudah kering. Itu tadi najis yang nampak, yang boleh nampak najisnya. Yang ini cerita yang tak boleh nampak. Tiada lagi sifatnya, tak ada bau rasa warna. Contoh air kencing yang sudah kering pada kain. Ngompol, senang cerita contoh kan. Ngompol apa ustaz? Ngompol ni kencing malam. Kencing malam, ngompol namanya. Kencing malam, ngompol. Jadi tilamnya basah, jemur sama kering, dan hilang sifat-sifatnya. Memadailah dengan dicucurkan air pada tempat yang kena najis itu. Patutlah mak saya tak basuh. Tu antara dua. Yang pertama tahu hukum, yang kedua yang bedal aja malas nak basuh. Jadi kalau ikut hukum macam mana? Air kencing kena kain, dah kering, dah hilang bau rasa warna dah tak ada. Jemur sampai kering betul. Bekas ada. Bekas tu ada peta. Bentuk pula peta Malaysia tu. Contoh je bau rasa warna dah tak ada. Memadailah cucurkan air pada tempat yang kena najis itu. Dah kering, jangan pakai malam tu. Jirus air. Dah jirus air, jemur lagi. Malam tu tak payah pakai tilam. Denda. Macam mana? Bukan saya sengaja. Itu kena pakai tangkal kencing malam. Ada ustaz? Ada. Baik. Budaknya pun cikar-cikar, ginjal-ginjal je siang, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini. Memanglah. Baik. Arak, ini masuk hukum arak pula. Arak apabila telah jadi cuka, arak ni kalau dibiar lama jadi cuka. Dengan sendirinya, bukan diletak apa-apa bahan. Dia jadi dengan sendirinya, dia cuka.
hukumnya suci dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya. Jika ada benda lain dalamnya, nescaya tiada suci. Ini bukan arak yang jual-jual tu, itu sampai bila-bila tak jadi cuka tu. Dia yang jadi cuka ni apa, tuak tu yang apa nama ni, asal daripada tapai tu kan, dijadikan tuak, tu barangkali boleh jadi cuka balik. Saya pun tak ada pengalaman tentang ni, tapi kita bacakan kitab je lah. Apabila suci cuka yang telah bertukar daripada arak itu, maka tempatnya ikut sama suci. Adakah semua cuka daripada arak, Ustaz? Tak. Tidak. Baik. Peringatan, cara-cara membasuh tiap-tiap yang kena najis yang diiktiraf, yang di apa nama ni, sahlah, yang disahkan oleh syarak, ialah dengan dicucur. Cucur tu atau dijiruskan. Cucur atau jirus, mesti air daripada atas, air yang suci ke atas benda yang dibasuh. Orang sebelah utara, Kedah Polis sana kata air lalu. Kita pun kalau orang selatan ni, air lalu faham jugalah. Dicucur air meskipun sekali lalu. Jika tidak diperbuat begitu, umpama dicelupkan benda yang kena najis itu ke dalam air yang sedikit, seperti dalam besen atau periuk yang telah ada air menanti di dalamnya, walaupun air itu mutlak, walaupun beberapa kali celup sekalipun, hukumnya tidak suci juga. Adakah berlaku? Hal ini mustahak diambil perhatian. Kenapa? Kerana banyak berlaku di kedai-kedai makan ni zaman beliau lah, dan di warung-warung dan sebagainya. Minta maaf, bukan semua kedai, bukan semua warung ya. Ni yang dia nampak lah. Orang membasuh daging yang berdarah atau ikan atau sebagainya pakai celup-celup sahaja. Ini saya kata bukan kedai aja, rumah pun kalau tak belajar sama. Ya tak? Basuh ikan, macam mana basuh ikan? Keluarganya ramai, banyak, ramai. Wakeh. Jadi periuk, tak periuk. Ni membazir nanti buka paip ni, satu tangki ni habis ni air ni. Jadi masukkan dalam periuk ataupun ikan tu celup basuh, celup basuh. Ni tak? Ikan lagi apa, daging, ayam, tu semua darah semua tu. Ikan walaupun tak sembelih dia darah juga. Dia darah juga. Ya tak? Jadi caranya memang kena cucur air. Cucur air, buka air paip tu. Kalau tak nak apa banyak sangat air, jangan kecil, sederhanalah. Besar sangat mengecil kan. Sederhana, buka sambil dibasuh tu, sambil dipicit. Kalau ikan tu, kalau buang dia punya insang, dalam dia tu kat tulang dia, tulang belakang dia tu ada juga darah tu, perahkan sikit. Kat kepala tu lagi banyak. Ayam, dia banyak urat-urat dia tu, di apa nama, diurut-urut sikit. Urut sikit. Hati-hatilah jangan kena tulang tu kan. Swab, ni darah apa ni? Darah aku, darah. Darah kan. Tulang tajam, hati-hati. Tapi perah, dah perah. Sambil perah tu, sambil bilas tu, basuh. Daging pun kena picit juga. Itu cara basuhnya. Ya. Mesin basuh masuk. Baik, itu tentang makanan. Kalau tidak, kita jadi raja bersiung nanti. Makan apa? Makan darah. Ada dalam keluarga saya sendirilah. Minta maaf kalau dia dengar ni. Saya masuk YouTube. Kalau dia dengar, nasib lah. Jadi ada saudara saya ni, makcik ni, kenduri lah, biasa kenduri. Kenduri, ayamnya banyak. Jadi macam mana nak hilangkan darah dalam ayam? Dia basuh biasa je, basuh celup-celup aja. Dah basuh celup-celup, goreng. Nak masak apa pun goreng dulu. Kenapa kena goreng dulu? Kan nak masak biar darahnya keluar. Oh, saya kecil lagi masa tu. Pengalaman hidup lah. Bila dah belajar banyak yang ni yang menyalahi kitab. Jadi dia goreng. Tujuan dia goreng tu apa? Bukannya biar tahan, biar kuat ke, biar tahan ke apa. Rupanya nak keluarkan darah. Memanglah bila keluar goreng tu, keluarlah darahnya tu kan. Bukan setakat keluar, malah bercampur dengan daging tu sekali lah. Dengan minyak-minyak tu sekali berdarah semua. Jadi dia kata, jadi basuh celup-celup tak apa. Nanti masa goreng kan darahnya keluar. Memanglah keluar. Fikir juga masa kecil memanglah keluar, tapi kan lepas dah keluar tu tak dibasuh, masak terus makan.
Jadi masa tu terdiam aje lah, tak tahu. Yalah, makan macam mana. Dah besar macam kena basuh. Kita dah picit, nanti masa goreng tu keluar lagi, tu tak apa. Ini tak micit, dibilas-bilas celup aja. Goreng memang keluar darah. Bersihkan tak? Tak bersihkan. Apa dah digoreng nak bersihkan, basuh lagi. Jadi kalau dia basuh pun tak boleh, dia dah kering, dah melekat dah. Jadi kena basuh dulu, picit. Dah habis picit, goreng keluar darah tu tak apa, dimaafkan. Kita dah usahakan keluarkan darah. Itu cara. Baik, tentang mesin basuh. Dr. Selamat bangkitkan mesin basuh ni. Mesin basuh kalau yang manual biasanya agak selamat. Kenapa agak selamat? Sebab agak selamat kalau manual ni dah basuh sabun, pakaian yang kita masukkan tu kalau ada najis, contoh najis wadi atau madhi, kalau mani tak najis. Wadi iaitu kalau kita penat kerja, lelaki kan perempuan lah, keluar wadi itu najis. Kalau mani madhi itu kalau naik syahwat, itu pun najis. Jadi kalau ada pada pakaian kita, biasanya pakaian dalam lah, dan boleh juga kena pakaian luar. Dan kalau pakaian dalam tu kan sarung pakaian luar tu kan, sampai keluar basahnya, kena lah dua-dua. Jadi kalau cara mesin basuh manual tu, kalau masuk pakaian bernajis dalam tu, bersabun tu tak ada masalah lah, memang nak sabun kan, campur, jadi air sabun tu dah najis lah. Masa bilas, biasa kalau manual lah, masa ibu saya basuh manual dulu, nak bilas, nak masukkan angin tu, jirus air. Jadi jirus satu-satu tu kan, bilas, selamat. Pasal apa? Dah bersih, maknanya air jirus. Kalau yang auto, ni campak, dia situlah dia basuh, sabun, situlah dia bilas, situlah apabila dia angin sekali kat situ, spin. Jadi kalau kita masukkan pakaian bernajis ke dalamnya, maka di situlah sabun, bilas, angin, spin. Ada mesin basuh yang kering terus kan, yang masuk di tepi tu kan, tu pun ada yang kering sekali terus. Baik, jadi macam mana hukumnya kalau masuk benda najis? Air memang daripada atas. Mana daripada bawah? Daripada atas lah. Sabun, dah sabun, air itu dia keluarkan, air sabun. Lepas tu dimasukkan air lagi. Kan daripada atas, Ustaz? Ya, daripada atas. Tapi dia tak terus mengalir. Dia tadah daripada atas sampai penuh. Dah penuh baru dia pusing. Tak sama dengan kalau mesin basuh semi auto tu, kita ambil basuh nak bilas tu, buang air sabun, ambil satu-satu lay, jirus pakai air, gosok, hilang sabunnya, baru masuk dekat spin. Yang mesin auto ni, full auto, dia buang air sabun, masuk air mutlak yang baru daripada atas, tapi sampai penuh. Dah penuh makna dah bertakung, baru mesin tu pusing, buang sekali lagi, masuk lagi air. Dia biasa 2 kali bilasnya. Kali kedua, masuk air lagi, air mutlak sampai penuh, baru dia pusing, makna dah bertakung, dia pusing, baru buang airnya. Lepas tu baru dia spin, dia anginkan. Jadi bila kita buka tu, hilang bau apa, sebenarnya tak ada bau wangi, sabun. Habis bersih tak, Ustaz? Bersih tu bersih, suci tak suci. Habis kan hilang bau, rasa, warna. Dia sama hukum yang mana? Dia sama dengan hukum yang hukmiyah. Najisnya ada tapi dah hilang bau, rasa, warna. Dia kena dibilas balik. Jadi caranya, yang pertama, kalau nak kerja susah kalau nak kerja susah, dah habis, dah kering dah ambil, bilas balik, spin balik. Memang 2 kali kerja. Cara yang senang sikit, ni senang sikit. Sebelum nak masukkan mesin basuh tu, pastikan pakaian kita tak kena najis. Kalau setakat baju kena peluh, bau macam mana pun, busuk macam mana bau peluh pun, dia tak najis, peluh.
Yang najis tu tadi, satu kalau daripada badan kita lah, wadi, mazi. Peluh tak najis. Atau satu lagi najis daripada luar lah. Kena najis daripada luar. Kalau jalan dekat tanah ke apa, tanah tu debu. Debu tak dikira najis. Tanah ke apa kan, tak kira najis. Katalah kerja apa lagi, bengkel, minyak bukan najis. Lagi apa, yang kerja gali kubur, tanah lah kan. Tanah asal hukum tak najis lah. Kalau bercampur najis baru jadi najis. Lagi apa, air kencing. Kalau kencing terkencit, terkencing ke terkencit ke apa kan, najis. Jadi pakaian-pakaian yang najis ni tadi, yang confirm najis, bilas dulu daripada luar. Bilas dulu, dah bilas tu baru masuk mesin masuk. Orang payahlah ustaz, tak ada ke pendapat imam pendapat ulama yang lain ke apa? Mazhab Syafi'i tak ada, memang itulah kena bersihkan. Mazhab Syafi'i ustaz, mazhab lain ustaz. Wah, minta mazhab lain pula. Macam-macam awak ni Ada ke tak ustaz? Ada. Sebutlah ustaz. Ilmu mesti disebarkan ustaz. Ini untuk memudahkan kita ustaz. Wah, pandai kau Sebab nak memudah-mudah ni minta suka. Inilah ustaz yang dicari. Semua boleh. Wah, dia semua boleh. Wah, time kau susah cari aku time hukum ni, ini hukumnya murtad, ini hukumnya kafir. Kau lagi pula Baik. Jadi mazhab kita Syafi'i itu kena tahu jugalah mazhab kita. Itu cara untuk kita bersihkan najis yang sehari-hari, makanan dan juga pakaian. Kalau tak bersih, tak suci, bayangkanlah apa yang kita bagi makan anak-anak, darah-darah. Lepas tu marah anak tu, kau ni degil sangat, kenapa? Berkudul. Kudul apa orang Jawa kata, dia macam getah scrap. Orang lama-lama tahulah getah scrap. Getah scrap ni, getah, pokok getah tu ditarik kan, lepas patah balik bentuk asal, tak boleh dibentuk. Macam tu lah. Punya degil tu, berkudul. Marah anak. Habis kau bagi makan apa? Darah. Baju najis. Buat semayang pula tu. Bukan tempat sini, tempat lain. Jadi apa nama ni, makanan najis, pakaian najis. Jadi mazhab kita Syafi'i kena basuh macam tadi tu baik. Nak makan mesin basuh boleh, tapi caranya biar betul. Kemudian kalau andai kata terdesak, ni saya sebut terdesak. Kalau tak terdesak, tersedak aja tak apa. Kalau terdesak, andai kata masa nak sembahyang tak cukup masa, maka pakaian yang lama-lama tu memang basuh, memang dulu pakai mesin basuh campak dengan najis semua, dah kering. Waktu dah nak habis sembahyang, takkan nak telanjang. Jadi pakai jugalah baju yang najis hukumiah tadi tu. Jadi macam mana kita dah tahu benda tu najis? Pegang kaul, iaitu pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki, ni kena slow sikit. Mazhab Maliki tapi ni tak ada luar kan, dalam je kan. Mazhab Maliki itu dalam kitab Fiqh ala Madhahibil Arba'ah. Pada tangan saya tak ada, guru saya ada. Jadi dalam Fiqh ala Madhahibil Arba'ah, sembahyang, syarat sah sembahyang suci daripada najis itu sunat sahaja. Tak wajib. Maknanya digalakkan juga tapi tak wajib. Sebab tu mazhab Maliki banyak orang-orang yang agak miskin macam Afrika dan sebagainya. Pasal apa? Dia nak air nak buat basuh baju, baik dia buat minum. Dia memang dah susah, orang susah. Jadi dia orang macam tu memang pegang mazhab Maliki. Jadi andai kata kita terdesak, kita ni mazhab Syafi'i, tapi andai kata ada ketika kita susah nak menjalani mazhab kita, maka kita peganglah kaul Imam Maliki, iaitu suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat sembahyang sunat sahaja. Contoh macam apa nama ni, sembelih korban dekat Kahang itu lagi, dia tempat pusat penyembelihan binatang korban. Raya pertama
pukul lepas sembahyang dengan khutbah lah. Raya kedua mula sembelih pukul berapa? 4 pagi. Pasal apa? Tempahan banyak. Kan jam ni kan tak boleh sembelih apa nama, kalau tak ada kelulusan pun tak boleh kan. Dia banyak tumpu kat situ. Ada satu hari 18 ekor dia kena sembelih, kena selesaikan. Bukan setakat sembelih, kena lapah sekali. Maknanya orang datang tu bagi duit, campak duit, aku nak, tinggal bawa beg plastik bawa balik je. 2 kilo 2 kilo, daging 3 kilo 3 kilo, tulang 2 kilo 2 kilo, dah siap. Jadi dia apa nama ni, dia boleh pukul 4 pagi. Tu pukul 6 nak sembahyang subuh. Maka tengok situ banyak yang Bangla ni, Myanmar semua kan. Mungkin dia pun mazhab Maliki apa kan. Kalau bosnya tahu, awak Maliki kan, mazhab Maliki kan, tak payah basuh berdarah-darah tu, sembahyang dia. Awak kan mazhab Maliki, bos mazhab Syafi'i. Ya, saya mazhab Syafi'i, saya tak pegang darah. Ya tak? Jadi andai kata berlaku pada kita masalah situasi, contoh kita kerja penat sangat, kerja berat, keluar apa nama wadi najis, maka tak kala tu apa nama ni, katalah waktu sembahyang pun dah singkat, ataupun adalah masalahnya apa kan, jadi dalam hati, ya Allah, aku pegang mazhab Maliki, aku sembahyang sunat saja, suci daripada najis. Kalau tidak, peganglah mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Sebab mazhab Syafi'i mazhab yang paling kuat hujahnya, dalilnya tu paling kuat antara 4 mazhab. Boleh ke ustaz macam tu, kita mazhab Syafi'i, kita pegang mazhab lain? Dibolehkan. Kalau ada, yang pertama ada apa nama, masalah yang kita tak boleh nak menjalani mazhab Syafi'i sendiri. Yang kedua, kita tahu hukumnya lah, caranya. Macam juga apa, menunaikan haji. Mazhab kita Syafi'i, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, tanpa syahwat pun membatalkan air sembahyang. Maka nak tawaf tu bercampur lelaki perempuan. Mana ada ni pukul 8 sampai 9 lelaki semua, nanti 9 10 perempuan semua, tak ada. Nanti 10 sampai 11 khunsa semua, tak ada. Khunsa jangan ditinggal. Awak ni lelaki perempuan, tapi kami khunsa ni macam mana? Khunsa Ustaz, dia ada 2 alat kelamin. Ada Ustaz? Ya adalah, takkan nak mengaku. Ada ke? Ada, takkan nak mengaku. Adalah, kitab kata ada tu, adalah. Kalau yang memang kemaluan lelaki tapi jadi perempuan, itu bukan khunsa. Itu apa nama? Bukan khunsa lah sebenarnya cerita. Sebut-sebut marah orang. Baik. Jadi Jabatan Agama sendiri pun dalam kursus dia suruh kita bertaklid pada mazhab yang lain, iaitu bersentuh kulit lelaki perempuan, mazhab Maliki atau Hanafi tu, bersentuh lelaki perempuan tanpa syahwat, tak batal air sembahyang. Kalau bersentuh naik syahwat tu batal juga sembahyang. Yalah, maklumlah, bersentuh perempuan Arab pula tu kan, macam lah, itu batal, kena ambil sembahyang, tawaf balik, tawaf wajib kan. Baik, itu contoh mengerjakan haji. Contoh yang kedua, bab zakat. Bab zakat, mazhab kita pendapat Syafi'i, pendapat yang kuat, mengatakan makanan ruji. Kalau kita apa? Nasi lah, beras. Nasi pula beras. Nasi basi beras. Tapi pun kita susah. Pasal apa? Orang miskin sekarang mana nak beras? Orang miskin nak apa? Duit. Ni zakat. Beras. Beras. Yalah. Cuba kalau duit. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nyiru apa? Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Menyambut baik. Pasal apa? Duit boleh dipelbagaikan. Beras kan buat makan je lah, tak boleh apa kan. Baik. Jadi ada pendapat, ada apa, Jabatan Agama kata ada pendapat daripada Imam Syafi'i, tapi kaul yang dhaif, boleh ditukar kepada duit. Dalam mazhab yang lain ada, boleh tukar duit terus, pun ada mazhab lain. Jadi banyak perkara sebenarnya yang dalam harian kita sebenarnya dah terbuat. Kita mazhab Syafi'i, tapi kita susah menjalani apa nama ni mazhab kita sendiri, kita pegang mazhab yang lain. Dengan syarat yang pertama, belajarlah. Yang kedua, ada kesusahan lah, ada masalah. Kalau tidak, kita peganglah mazhab kita Syafi'i. Baik, jadi
apa nama ni tadi, tentang makan dan juga pakaian tadi, itulah caranya. Yang tentang itu pakaian, tentang makanan pula, dalam mazhab kita Syafi'i ada juga kaul yang dhaif, kaul yang rendah. Andai kata ada masalah, ataupun yang dah lepas-lepas tu kan, dah makan darah bagan berapa tong darah dah kita makan contohnya, maka kita pegang kaul Imam Rawayani. Itu mazhab Syafi'i juga tapi pendapat yang rendah. Imam Rawayani kata darah binatang halal dimakan. Imam Rawayani, tapi itu apa nama ni, pendapat yang rendah lah, dhaif. Itu pun kalau ada masalah lah, ataupun apa kita nak taubat kan, yang lepas-lepas tu kita dah makan situ, kita niat dah pegang mazhab kaul Imam Rawayani. Jadi maknanya dari segi fikih ni tuan-tuan, kalau kita belajar, mazhab kita ada 4 dalam Islam. Bersabit dengan hadis Rasulullah, perpecahan umatku satu rahmat. Itu perpecahan dari segi apa? Dalam kitab syarah hadis, iaitu perpecahan dari segi mazhab. Keempat-empat mazhab diterima, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Satu rahmat. Mana kalau ada kata orang ke Afrika susah nak menjalani mazhab Syafi'i, dia pegang mazhab Maliki. Andai kata kita sendiri pun susah nak menjalani mazhab kita Syafi'i, tapi kita jangan rendah-rendahkan. Ada satu ketika, satu program TV3 kuliah, Al-Kuliah, ada 2 panel daripada golongan yang kita gelar Wahabi lah. Yang satu panel daripada golongan Ahlu Sunnah. Yang Ahlu Sunnah tu dah meninggal dah. Jadi dia kata mazhab kita ni jangan apa nama ni, jangan terlalu obses ataupun dipanggil apa, asabiah, terlalu apa pegang taksub dengan satu-satu mazhab. Baguslah tu, memang betul lah. Tapi dia kata apa, contoh mazhab Syafi'i, kalau kita mazhab Syafi'i, kalau bersentuh lelaki perempuan batal sembahyang walaupun tak ada syahwat. Habis nak tawaf macam mana? Tersentuh batal, habis sembahyang, tersentuh tawaf lagi, tersentuh lagi, batal lagi sembahyang. Bila nak habis? Tahu tu bahak. Yang penonton pun ketawa, kah. Yang seorang yang Ahlussunnah Jamaah tu diam je kan, belum sampai masa dia bercakap, hormatlah. Silakan panel. Bila dia bercakap je, Masya Allah, sudah berlaku zaman sekarang. Dia kata orang memperlekehkan mazhab Syafi'i, orang memperlekehkan Imam Syafi'i, merendah-rendahkan mazhab Syafi'i. Kalaupun tak dapat nak menjalani mazhab Syafi'i, jangan direndah-rendahkan. Mazhab Syafi'i mazhab yang paling kuat, hujahnya, dalilnya. Diam semua, tunduk. Live kat YouTube. Bukan live kat YouTube, live kat TV3. Ada orang rakam dalam YouTube. Maknanya kalau kita tak dapat menjalani mazhab kita Syafi'i, jangan kita rendah-rendahkan. Kita sendiri yang tak dapat nak menjalani. Baik, insya-Allah tuan-tuan, cukuplah keadaan ni, tambah masa ni panjang ni. Akan datang kita sambung bab bersugi. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, jadi panduan untuk kita dari segi makanan dan juga pakaian terutama tadi. Wallahu a'lamu bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.